أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban Waalaikumsalam. yang dirahmati Al-Fatilah Ustazah Misnah binti Miran kerana dapat meluangkan masa dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada malam ini untuk kuliah maghrib dengan tajuk Fiqh Darah Haid, Nifas dan Istihadah. Alhamdulillah dan dapat bersama kami pada malam ini dan bersama-sama dengan para jemaah yang telah berada di Google Meet pada malam ini untuk sama-sama mengikuti kuliah. Dan seterusnya yang dihormati Sah Pentadbiran Gemah Nur Iman yang dikasihi dan adukan kehadiran muslimat yang telah berada di Google Meet untuk kuliah maghrib pada malam ini. Dan untuk tidak melengahkan masa, untuk memohon keberkatan halaqah pada malam ini, kita jemputlah Fadilah Ustazah untuk memimpin bacaan Ummul Quran. Seterusnya kita jemput untuk meneruskan kuliah maghrib pada malam ini. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ul alim. Bisiril Amin. Fatihah. Tafadhali ya Ustazah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا الله آمين آمين يا رحمن آمين آمين يا رب العالمين اللهم افتح وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين أستغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. Alhamdulillah. Ya, kita sambung perbincangan kita mengenai darah. Ya, jadi kita pada contoh keempat keempat ke kelima? Bab 8, 4 Hari tu atau dah 5? sampai hukum kelima dah Ustazah. Yang kelima ya? Dah lepas 5. Hari ni ke-6. Betul. Oh. Ya, Tapi jadi saya nak tanya satu soalan Ustazah. Ha? Saya nak tanya satu soalan. Ada satu soalan. Saya nak tanya satu soalan. Silakan. Kalau Kita mulakan dengan soalan. Kalau orang tu dia hukum kelima untuk haid, lepas tu hukum kelima untuk nifas ni lebih kurang serupa je lah kan dia punya tu. Tiap-tiap kali dia kena mandi kan. Ada apa-apa beza lah kan. So, awak punya persoalannya di mana? Persoalannya saya ingat macam bukan. Persoalan saya tu dia bila haid tu memang sentiasa kena dia tak pernah berhenti kan. Dia setiap kali non-stop sampai dia meninggal dia cakap. Yang jadi masalah macam ni, kalau masih dia lupa, tapi katakanlah kan dia kadang-kadang ada masa tos dia. Ya, katakan kali ni dia memang lupa kan. Dia kenalah nombor 5 tu. Tapi katalah satu hari selepas dia dah bersih, dia dah apa mandi, kalau Allah, ni sebenarnya kata Tuhan Allah bagi dia ingatlah pula, ya. Dia ingat, masa itu hari dia tak ingat langsung, lepas ni dia ingat pula. Dia ingat apa yang dia datang dulu 6 hari. Dah tak jadi nombor 5, jadi nombor 6.
Tak bertujuh. Ataupun macam ni. Dia dah kena istiadah. Tapi dia ada stop ni. Ada stop. Katalah tadi dia kena straight 3 bulan kan. Lepas tu dia dah stop dah. Dia dah stop. Sekali dia keluar balik selepas 15 hari. Kan antara pusingan head ke pusingan head seterusnya mesti ada nakot 15 hari. Faham tak? Faham tak? Faham? Jadi dia ada dapat 15 hari. Lepas tu dia didatangi head katalah 3 hari. Dia datang head 3 hari. Selepas tu dia tak kena. Dia orang istiadah ni yang bukan sentiasa. Contoh. Ni contoh ya. Saya bagi contoh. Okey. Jadi dalam hal ini saya bagi contoh dahulu. Jadi katalah dia nifas ya. Dia nifas pertama kali. Ini persoalan tadi kan. Dia nifas pertama kali. Selepas tu dia kena istiadah. Jadi oleh kerana dia nifas pertama kali, dia kena istiadah, katalah 1444 jam. Dia punya over dia tu hanya 4 jam. Okey. Ya. Jadi kita kena ingat kat sini kan. Jadi sucinya tadi kita tengok pada hukum. Pertama, nifasnya berapa? 1 saat. Betul? Betul tak betul? Betul, satu lazah. Perempuan lah. 1 saat lah. 1 saat. 1 lazah. 1 perludah. 1 second. Sama dah tu semua. 1 saat cakap Melayu. 1 second cakap orang putih. 1 apa lagi yang? 1 lazah cakap Arab. 1 perludah bahasa Pundu. 4 aku bagi. Tak ada lagi yang kelima. Ya. Jadi nifasnya hanya 1 saat. Jadi ada baki 60 hari 60 malam ekstra 4 jam. Adakah itu dikira istiadah semua? Tidak. Ini kena faham. Kenapa tidak? Kerana dalam undang-undang atau dalam syariat nifas ada head. Okey. Jadi ada head maknanya kat sini hari yang ke-16 dia adalah head pertama. Nampak? Kalau dia tak ingat langsung lah, maknanya 15 hari. Ya, ini perempuan yang langsung tak ingat dia punya head dia lah. Ya, contoh. Dah lama katakan ni kes dah tua baru mengandung. Kan ada orang yang kata Jawanya anak bontotan. Dah 12 tahun, kadang-kadang 15 tahun tak mengandung, tiba-tiba termengandung. Ada kawan saya umur dah 47 mengandungnya, termengandung. Jadi dah lepas mengandung itu kena istiadah. Jadi dia kena kira lah. Jadi dia termengandung agaknya terperanjat ke apa, lupa head dia. Jadi kena ambil macam mana yang ambil sipir tadi lah. 15 hari bersih dan hari ke-16 bertukarlah kepada head. Jadi head dia kalau dia tak ingat langsung berapa hari, darah pula tu ikut darah tak ikut tamyiz, maka ini yang dia kena ambil tadi mustairah tadi. Kerana sampai kepada 60 hari. Jadi 60 hari yang tolak 15 hari, berapa hari yang? 45 Ustazah. 45. Jadi 45 itu ia yang Waalaikumsalam. Jadi 45 itu kena juga tolak kepada 30 hari. Ni yang kena sipir tadi ni. Sipir jadi 15 ya bersih, 15 head. Kerana kenapa kena kira 15 head? Pasal ada 30 hari.
kan 30 hari. Ya. 30 hari itu kira 1 bulan. Ya. Jadi yang itu dah dikira istiadah. Ni yang nak kena tu. Jadi tengok ya, kita tengok balik pada yang satu saat. Yang ni, jadi persoalan ni tadi ditanyakan, kita tengok balik. Jadi yang sucinya kita tengok yang ini pertanda sebenarnya ni. Ya. Allah Akbar. Muka surat berapa? Nanti biar kita cakap tu, biar tengok, biar dia ada faham. Ni. Muka surat 118 kalau saya punya. Contoh kedua. Contoh kedua, dia kata satu saat nifas kali pertama. Lepas tu dia ada 70 hari kan merah. Jadi ini kalau diingat. Dia ingat dia punya haidnya 20 hari suci, 7 hari haid. 20 hari suci, 7 hari haid. Maka ini kenapa ya? Saya ulang balik. Kenapa dia 20 hari suci, 7 hari haid? Kerana perempuan ini dulu dia ingat dia 7 hari haid, 20 hari suci. Maka dia ambil dulu 20 hari suci, 7 hari haid. Macam tu. Jadi bila lepas 7 hari, ambil lagi 20 hari, 7 hari haid. Tapi sekarang ni dia tak ingat. Dia tak ingat dia berapa hari suci, berapa hari haid, dia tak ingat. Jadi macam mana yang 45 hari itu? Ini yang berat. Jadi maknanya yang selama 45 hari itu, ini dia kena hukum kelima tadi. Kenapa kena hukum kelima? Sebab dia selepas 15 hari. Kita ambil lagi kita kena ambil dulu sipir 15 hari. Ya ni memang janganlah. Kita nak tombang pula. Saya sandal. Okey. Ya, jadi macam ni yang. Kalau dia kena raya muaizah, ya, dia takkan boleh tukar, kena tahu. Dia agak complicated. Ya, awak dengar baik-baik. Kalau yang dalam contoh kedua tadi, dia kata 20 hari haid, 20 hari suci, 7 hari haid. Kerana beradat dia 7 hari haid, 20 hari suci, lepas tu dia datang lagi. Ya, itu beradat dia. Ya, jadi kat sini kita tengok yang pertama, nak bagi faham. Okey. Ya. 70 hari hitam, 10 hari merah. Yang ni tengok 29 hari. Maka ini 29 hari suci, 1 hari haid. Ini dia orang yang pertama kali dia nifas, pertama kali dia haid. Makna senang cakap, senang cerita dulu kahwin muda. Belum datang haid lagi, nikah, terus termengandung. Jadi mengandung walaupun dia belum datang haid, mungkin masa tu dia suruh, dia nak haid. Tapi dah kahwin, terus persatuan benih, terus dia mengandung. Ni kita reka cerita lah pasal nak mahamkan contoh ni. Maka tengok dulu kat atas. Saya ulang balik. Kita tengok muka surat berapa yang? Kalau saya 118. Dia punya tajuk dia kepada contoh pertama. Ya, saya ulang balik. Nak bagi faham. Jadi dia kata perempuan ini pertama kali nifas, pertama kali haid, lepas itu dia istiadah. Senang cerita, dia tak ada haid dulu. Dia memang tak pernah kena haid. Dia mengandung, dia nikah, terus mengandung, terus istiadah. Saya ulang balik. Dia menikah, masa tu dia belum datang bulan. Tak ada datang haid. Mungkin katalah contohlah zaman-zaman dulu. Tapi dia dah matang sebenarnya. Mungkin dia nak kena haid tapi sebab dah kahwin, nikah, terus dia mengandung. Lepas tu bila dia beranak, kena istiadah. Jadi dia tak ada haid, dia tak ada nifas.
Maka nifas itu adalah first time. Kenapa dihukumkan haid first time? Sebab kena ingat, apabila perempuan itu melebihi 1440 jam, walaupun sesaat, iaitu melebihi maksimum nifas 60 hari 60 malam, maka hukum nifasnya hanyalah satu lakzah. Yang ni kena faham ya. Sebab ini hukum pertama iaitu hukum mubtadah ghairu muaizah. Jadi kena apal hukum ni. Ini hukum apal syariat. Jadi mana-mana perempuan yang pertama kali bersalin, contohlah, atau keguguran, tak kisahlah. Yang penting baru pertama kali nifas tetapi terus kepada istiadah, maka dia tiada boleh dihukumkan dengan tamyiz kerana tak ada. Hukum tamyiz ada 4, 1 pun tak kena. Jadi bila tak kena, kita kena hukumkan yang kedua, iaitu mubtada ghairu muaizah. Jadi dalam hukum mubtada ghairu muaizah, mana-mana perempuan yang ditimpa nifas selepas itu diikuti dengan istiadah, maka nifas dia bercampur dengan suci. Maka nifasnya sepakat ulama mengatakan hanya sesaat, iaitu pada minimum nifas. Okey. Jadi 60 hari itu, ataupun tadi saya bagi contoh 60 hari 4 jam, iaitu 1444. 1440 itu 60 jam. Tapi dia ini darah berhenti kepada 1440 jam. Mana dia ekstra 4 jam. Macam mana nak kira hukum itu? Adakah kita kira hukum itu kesemuanya istiadah? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Sebab dalam nifas ada haid. Maka apa yang dia kata? Apabila berlakunya straight suci 15 hari atau lebih, iaitu maksudnya 360 hari, 360 jam atau lebih, maka bertukarlah status nifas kepada haid. Okey, faham ya? Ni saya dah cakap slow. Agak faham ya? Okey. Jadi perempuan yang pertama kali pula ditimpa haid. Sebab tadi kan dah kata nikah mengandung, terus kena istiadah. Ayat ni. Jadi ambil pula hukum pertama. Hukum kedua haid, iaitu mubtada ghairu muaizah haid. Jadi dalam haid, perempuan yang tidak ada adat, yang belum beradat, pertama kali haid, tak boleh guna hukum tamyiz, maka dihukumkan haidnya hanya 24 jam. Kenapa pula 24 jam? Tadi nifas 1 saat. Kerana mengikut minimum haid. Iaitu kalau minimum nifas sesaat, minimum haid 24 jam. Ataupun senang cakap sehari. Maka kenapa kita kata suci? Maka kena ingat, haid ni ada formula lain lagi. Maka namanya haid itu ataupun istilah bahasanya datang bulan. Maka bulan ini 30 hari, tak lebih, tak kurang. Jadi kalau diambil 1 hari sebagai haid, maka 30 hari tolak 1 hari, 29 hari itu adalah apa? 29 itu adalah apa, Emma? Kau senyum-senyum aku tanya, ya, Ma? Nanti. Cepat, Intan ku sayang. Bukan Intan, aku panggil Intan sayang le. Apa, Ma? 29 itu apa, Ima?
Contoh Suci Ustazah. Suci. suci. Tengok pada contoh pertama ghairu muaizah. Ya. Tengok contoh itu. Kata awak tadi muka surat 121 ya. 1 saat nifas kali pertama nifas. 1 hari haid kerana baru pertama kali haid. Jadi kenapa tak dikira lepas nifas haid? Tak boleh. Kerana nifas nak pergi haid mesti ada 15 hari. Tapi dalam kes ini, kenapa 29 hari? Sebab adat sucinya 29 hari. Dia 1 hari je haid dia. Jadi oleh kerana tengok contoh itu, 70 hari hitam, 10 hari merah, walaupun ada hitam, tetapi hitamnya over 60 hari. Jadi kena kira 1 saat nifas, 20 hari haid, 29 hari suci, 1 hari haid. Ini senang. Tak kena lagi hukum kelima. Ya. Faham? Jadi ini kalau pertama kali. Jadi dia tak ada sejarah. Maka hukumnya senang, clear. Walaupun dia tulis kat situ 29 hari suci. Sebenarnya realitinya darah keluar. Tengok kat situ 70 hari hitam. Maka 29 hari yang dikatakan suci itu pada hukum syarak. Jadi pada sebenar-benarnya orang ini darahnya mengalir warna hitam. Ireng kata Jawanya. Kuat tau. Ireng, hitam, lepas tu ketul-ketul. Kuat, kawi darah itu. Tetapi kenapa dikatakan suci? Kerana itu sebabnya. Ini yang memang pada asalnya awak mengira itu nifas. Kerana apa? Baru 29 hari. Betul Intan? Awak kira nifas. Awak tak semayang. Awak kira nifas. Adakah berdosa? Tidak. Sebab nifas itu berlangsung maksimum 60 hari. Ini yang saya selalu jelaskan. Jadi jangan pandai-pandai. Ya, apabila bertukar kala darah itu, terus saja kau kata itu istiadah. Nak mandi tak? Tunggu dulu. Sebab saya kata berlakunya istiadah ini hanya kita tahu selepas overdue. Faham? Istiadah hanya berlaku, hanya awak tahu selepas overdue. Selagi dia tak overdue, sama ada dengar baik-baik ya. Kadang-kadang soalan tu datang pada perkara yang sama. Saya maaf. Now macam busy lah sikit. Ya gitu. Hari ni yang pagi, lepas zuhur, lepas asar, ni lepas maghrib. Cuba bayangkan. 4 sekali streetnya. Jadi kadang-kadang saya tak dapat nak jawab. Ya, jadi dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Ya, baik haid, baik nifas. Berlakunya istiadah itu apabila overdue. Faham tak overdue? Sama ada overdue haid 360 jam, sama ada overdue nifas 1440 jam. Selagi dia tidak overdue, itu kita kategorikan dia kalau sedang haid, haid lah. Kalau sedang nifas, nifas lah. Faham? Apabila overdue, baru kita akan buat calculation. Baru kita akan review di mana. Maka dalam contoh pertama ini, ya, selepas bila yang? Selepas 60 hari. Tengok contoh dia, dia kata 70 hari hitam. Maka kita tahu walaupun hitam legam, walaupun bergetul-getul, walaupun bau busuk, tetap itu bukan nifas atau haid apabila dia overdue.
Ni satu yang kena ingat Kak Mensen. Jadi apabila hari ke-60, ya, kita kata Allahu Akbar. Istiadah aku. Macam tu. Jadi apa yang perlu anda buat kalau nifas tak boleh mandi? Dahulu. Review dahulu. Berbeza dengan haid. Haid apabila melebihi 360 jam, you mandi. Faham ya? You mandi. Kerana dalam haid dia tak ada kait dengan nifas. You mandi, maka confirm hari ke-16 itu suci. Tetapi bukan haid itu 15 hari. Silap. Saya ulang banyak kali. Bukan haid itu 15 hari. Haid itu kena review, kena postmortem, kena lihat haid itu pada 7 hukum ini. Kan apal hukum apabila seseorang perempuan itu ditimpa istiadah, maka perempuan itu dikatakan perempuan mustadah. Maka hendaklah dikembalikan kepada 7 hukum mustadah. Tak boleh awak ambil jalan shortcut. 15 hari haid, bakinya istiadah. Salah besar. Ya, faham tu. Jadi boleh kalau dalam haid cukup 360 jam lebih mandi. Dan solat baru buat review. Tapi dalam nifas jangan solat dulu. Review dahulu. Tengok, ambil tu cepat-cepat ambil kertas yang kita dah catat. Tengok. Sebab kadang dia permulaan dia dengan apa yang dengan haid ke dengan apa. Jadi contoh dalam sini apabila dah 60 hari 60 malam kita review, kita dah tahu aku baru pertama kali bersalin. Maka kita kata 60 hari itu adalah kena buat pengiraan. Maka nifas aku 1 saat saja. So 60 itu bukan totally istiadah. Ya, kat mana kita kena kira untuk kita catat dulu yang perlu kita qada. Maka dalam contoh yang pertama, 29 hari itu suci. So kita dah hutang solat 29 hari. Kerana apa 29 hari? Sebab dia pertama kali haid. Maka mengikut hukum, nifas bertukar kepada haid minimum 15 hari. Sedangkan dia ada 29 hari suci. Ini review dia. Review selepas berlaku. Senang cakap perkara past tense. Dah lepas. Maka kalau kita kata, masa itu darah melambat-lambat. Darah melambat-lambat. Nak kira suci ke? Ya. Tetap. Yang nifas anda itu sesaat. Jadi 29 hari itu awak suci. Mengikut hukum. Bukan mengikut sebenar. Mengikut sebenar darah keluar. Jadi awak kira 60 tadi kan. Kat sini kalau ikut hukum tadi 70. Maka kita ambil 29 suci, 1 hari haid. Sebab baru pertama kali haid. Jadi 30 hari. Jadi selepas itu 31 sehingga 59. 31 sehingga 59 suci kali kedua. Dah hutang lagi 29 lagi. 29 campur 29. 58 hari anda hutang solat. Anggis ya Allah. Ini ujian berat. Tapi terima ya. Allah uji. 58 hari. Yang tadi kata ya dalam 70 hari tadi. 70 hari merah. Katalah dia tak ada merah. Kita ambil je 70 hari. Maka 60 hari itu masuk 2 bulan. Dan haid kita 2 hari. So 58 hari suci.
So tadi kita dah tak semayang lah. Pasal apa? Kita katakan selagi tak sampai 60 hari, maka semua itu adalah nifas. So kita dah hutang solat 58 hari. So baki 10 hari. Katakan baki 10 hari. Maka baki 10 hari itu adalah suci. Kerana pusingan suci kita 29 hari. Nampak? Kalau kita ambil contoh itu 70 hari juga untuk dia beradat. Contoh kat bawah ni, dia beradat. Tadi dia 70 hari, dia belum pernah kena nifas, dia belum pernah kena haid. Maka awak berhutang berapa yang? 58 hari kena qada. Kenapa 10 tak kena qada? Pasal bila dah sampai kepada 60, awak tahu istiadah, awak dah tengok review macam ni, awak semayang. Mandi dulu. Lepas tu awak semayang lah. Daripada hari ke-61 sampailah hari ke-70. Jadi yang itu tak qada. Okey. Jadi ini sekarang saya nak cakap nanti tentang istiadah pertanyaan yang ditanya. Dia tak boleh terus jawab pertanyaan yang ditanya. Kenapa tak boleh jawab terus? Nanti engkau biul. Soalan itu saya kena balik semula review pada ini biar faham. Okey. Yang kedua, dia 70 hari tetapi dia pernah ada haid. Dan dia baru pertama kali mengandung. Jadi sama, perempuan ini baru pertama kali bersalin atau kena nifas, tetapi dia dah pernah kena haid. Ini normal lah. Biasa perempuan kan dah banyak kali haid, dia kahwin, baru dia mengandung, berhentilah haid dia. Okey. Jadi satu saat nifas dia dan dia kata dia ingat 7 hari haid dia dan pusingan dia kenapalah gini. Dan pusingan dia 20 hari. Ini tu hari cucu saya lah datang. Lambat sikit angkat jelinya kan, panggal semua di kejukan dia. Tu yang jadikan saya belum nak ketat kat bawah pun tak pandai nak kena ketat. Tu memang dia sampai tipu nak kena beli baru. Cucu perempuan tapi dia punya agresif dia jangan cerita kau. Marah dia suruh. Mak dia suruh dia diam. Dia suruh nenek dia diam, nenek dia tak diam-diam. Jadi diam kata dia suruh nenek. Nenek ni degil tak mau diam-diam. Jadi tu salah faham lah tu. Kalau salah faham macam tu lah. Tapi budak kecil salah faham nak buat macam mana kan. Jadi ini orang yang belajar haid ni jangan salah faham. Jadi dia pertama kali haid, pertama kali nifas, tetapi dia haid dah banyak kali. Dan dia ingat baru anak pertama yang muda lagi, yang katalah kahwin 25 tahun. Takkanlah lupa haid nifas dia. Si Emma, siapa Intan. Takkanlah kau jadi orang yang pelupa baru 25 tahun contoh. Maka kau ingat, inilah kau ingat. Saya dulu sebelum mengandung, kebiasaannya 7 hari. Lepas 7 hari, saya cuti 20 hari. Lepas itu saya datang balik. Jadi setiap bulan pusingan haid saya tidak ada 30 hari. 27. Jadi 7 hari haid, 20 hari suci. Lepas tu datang balik. Maka itu tak kisah, diterima. Dengan tak ada masalah sebab dia nak sekurang-kurang minimum suci berapa? 15 hari kan? Nampak? Jadi itu 20 hari, tak ada masalah. Maka dia ambil hukum dia. Ini dia panggil hukum adat. Maka satu saat nifas dia, lepas tu tolak 20 hari suci dia. Kenapa tak sama dengan yang atas 29 hari? Kerana yang atas dikira 30 hari. Sebab dia tak pernah period, maka period dia hanya 1 hari. Jadi yang ini dia adat. Dia kata memang dia setiap kali haid 7 hari. Dan dia punya suci 20 hari. Jadi kitaran haid dia 27 hari sahaja. Yang itu kenapa 30 hari? Sebab dia tak pernah kena. Jadi kita kena ambil hukum asal
sebulan 30 hari. Ni jelas. Jadi dia buatlah tu 20 hari suci, 7 hari haid, 27. Lepas tu ada 70 hari kan dia lagi. 20 hari suci, 7 hari haid. 20, 20, 40. 17, 17, 50 berapa yang? 54. Jadi tolak 70 berapa yang? 70 tolak 54. 16. 16. Jadi 16 itu suci kan? Betul tak? Pasal kan suci dia kan 20 hari. Betul tak? Jadi dalam 7 hari itu, dalam 70 hari itu yang darah, maka 20 hari suci, ya, 7 hari haid, 20 hari suci, 7 hari haid. Jadi itu tadi berapa yang 20, 20, 54 kan? Betul tak? 27, 27, Betul, 54. Betul? Betul Ustazah. Maka berapa yang dia kena hutang bayar? 20 dah kena hutang bayar solat. 20 kedua 40 hari dia kena hutang bayar solat. Lepas tu 56. 56 tadi kan? Maka dia tambah lagi 4 hari. Jadi 60, betul tak? Betul tak? Betul tak betul? Bila sampai 60 baru dia tahu dia istiadah, betul tak? Jadi bila sampai 60 baru tahu dia istiadah. Baru dia buat ni review calculation ni. Jadi maknanya 20 hari dia hutang solat, 20 hari kedua hutang solat, lepas tu 4 hari dia hutang solat. Kenapa 4 hari? 56 pergi 60 4 hari kan? Betul tak betul? Bila dah sampai 60 dia dah tahu dia istiadah, dia pun mandi. Dia pun solat, betul? Jadi dia tak adalah hutang solat tu sampai kepada hari ke-70. Jadi selepas itu sampai hari ke-60 dia solat sehingga hari ke-70 dia solat. Dia tahu. Kerana dia kalau sampai 20 hari baru hari yang ke-21 dikira haid lagi. Betul tak yang? Boleh faham tak kat sini? Tengok macam tak pening je. Tengok 20 hari. Faham Ustazah. 27, 20 hari, 7, 27. Jadi ada baki dia lagi tu, 56. Dia mula asalnya memang dia ingat nifas. Lepas tu, dia sampai ke 60. Bila sampai 60, darah terus, dia pun mandi. Dia review, aku dah hutang 20 hari. Sebab suci. Aku hutang lagi 20 hari sebab suci. Aku hutang lagi 4 hari. Sebab 56 pergi 60 4 hari. Tu aku hutang tu jadi 44 hari aku hutang. Lepas itu dia tak hutang lagi dah solat dia. Pasal dia dah tahu dia dah kena istiadah. Dia solat je lah. Walaupun darah hitam ke ketul ke apa. Faham tak? Sehingga dia solat sehingga 70 hari. Jadi bila dia kira 70 hari maka baru baki 14 hari. Betul tak? 14 hari tu tak? Betul tak? 56 tadi 14 hari. 54 Ustazah. 54 jadi berapa? 16 hari kan? 16 hari itu pergi 70, 16 hari dia tetap kena sembahyang. Sebab bila 16 itu ada 4 hari lagi yang dia suci, betul tak? Dia 6 mesti hari lagi Ustazah. tapi masa ni dia dah berhenti. Sampai 70 dia nakok. Maka daripada tadi 54 sehingga pada 70 dia kena solat, betul? Selepas dia mandi. Dia mandi pada 60 hari. Dia solat pada 60 on the way ke 61 lah. Dia solat sehingga 70. Jadi yang 60 hingga 70 itu dia dah tahu hukum, dia tak hutang solat dah. Pasal dia dah confirm dia istiadah. Tetapi dia hutang solat 20 hari suci pertama, 20 hari suci kedua dan 4 hari. Iaitu daripada 56, 6 hari. 54 pergi 60. 6 hari kan? Jadi
46 hari dia kena qada solat. Yang ni faham tak? InsyaAllah faham Ustazah. Alhamdulillah. Ya, jadi faham. Jadi ini senang. Okey, sekarang baru saya nak huraikan yang soal kalau lupa. Kalau lupa apa yang ini hukum dia tak boleh orang pertama nifas. Dia kena hukum ni katalah orang kedua. Boleh juga hukum orang pertama. Tak ada masalah. Macam kes Nabi Allah Ibrahim. Siti Sarah mengandung umur berapa? 70 tahun. Boleh. Kalau kita nak ambilkan perempuan ini jadi mutairah, dia katalah 15 tahun kahwin tak beranak. Tak beranak, mandul katanya. Tetapi ubat usaha Allah bagi dia anak. Allah bagi dia anak, Allah uji dia istiadah. Maka dia baru pertama nifas. Tetapi oleh kerana selalu berubat nak dapatkan anak. Ini pun reka cerita lah, nak bagi kau faham sebab kau yang soal. Jadi saya kena reka cerita untuk nak faham. Jadi dia tak pernah ambil kisah period dia. Kerana bila datang period itu adalah waktu kesedihan. Kau tak rasa. Cuba kau rasa orang yang dah 10 tahun kahwin tak beranak. Setiap kali hit kan sedih. Betul tak betul? Jawab dulu. Betul tak betul? Betul Ustazah. Jadi bila betul, dia tak ambil pot tentang hate. Kerana apa? Hate itu mengecewakan. Betul tak betul? Betul. Jadikan setiap hari, setiap bulan dia doa jangan hate. Kerana dia check doktor. Doktor kata no problem. Suami isteri tak ada masalah. Subuh dua-dua. Tapi tak dapat juga anak. Ni tak cerita nak bagi faham ni. Ni soalan yang ditanya oleh tadi. Ya, jadi dia dah bila dia tak ambil pot tentang period dia, sebab dia tak suka period dia, selama sampai katalah tadi 15 tahun, tiba-tiba Allah bagi dia mengandung. Ya, jadi bila Allah bagi dia mengandung, dia tak pernah ambil pot tentang berapa hari period dia, minggu ke berapa, dia tak. Sebab dia tak suka. Faham tak? Tiba-tiba Allah uji dia dapat anak, kena istiadah. Maka pertama kali dia istiadah dalam nifas. Jadi berapa nifas dia yang? Oh sayangku sayang. Berapa nifas dia? Dia baru pertama kali nifas. Berapa kali nifas dia yang? Selasa. 1 detik. 1 detik. Kok kan aku soal-soal berapa kali je pun. Dia dah mulalah gelabah, dia tak habis-habis. 1 detik. Jadi katalah perempuan ini dia lewat 4 jam je. 60 hari plus 4 jam. Maka istiadah kan? Kalau lewat 1 saat pun dah istiadah, betul tak yang? Maka macam mana nak kira? Kalau yang tadi pertama, dia baru pertama kali haid, maka ambil hukum 1 hari haid, 29 hari suci. Yang kedua, dia dah pernah kena haid. Ingat adat dia 7 hari haid, suci 20 hari. 20 hari. 20 hari lah ni. Betul tak? Yang kedua, kau tengoklah yang kedua, contoh kedua 70 hari. 20 hari kan? Jadi dia ingat 7 hari haid, 20 hari suci, datang balik haid 7 hari. Maka kitaran haid dia 27 hari setiap bulan. Tapi perempuan ini dia tak tahu haid dia berapa hari, dia tak tahu haid dia kat mana. Kerana dia tak suka datang haid. Faham tak? Kerana apa dia tak suka datang haid? Dia nak mengandung. Betul? Boleh, possible tak terjadi macam ni Intan? Boleh tak possible dia lupa haid dia? Sebab kawan saya pun macam tu.
Sampai makan pil sebab masuk hospital. Pasal kecewa kan. Okey. Timpa macam ini, jadi kenalah kata dia darah dia tadi 60 hari lebih 4 jam. Tapi dia untung. Untung kat mana? Untung kat mana yang? Nifas. Sebab dia assume nifas sampai 60 hari. Betul tak? Maka dia ditimpa istiadah 60 hari lebih seminit. Jadi yang betul-betul dia kena hukum kelima berapa? Yang dia kena hukum kelima berapa? Yang betul-betul dia kena mandi. Nak solat. Berapa Intan? Oh Intan ku sayang. 29 Tan. hari ke Jam? Berapa? Sekejap. Berapa hari? Yang 59 dia hari. real dulu. Jangan yang backdated. Yang reality. Dia kena hukum kelima berapa? 59 hari. 4 jam. 4 jam. Yes. Itu Emma. Oh. Dia kat belakang ke? Yang realitinya. Dia kena nombor 5. Dah mula faham? Kenapa realitinya 4 jam? Kerana dia tahu dia timpa istiadah after overdue. Faham? Faham tak Intan? Realiti yang dia ditimpa hukum kelima only 4 hours. Yang dia kena dalam 4 hours tu yang katalah dia itu bermulanya pukul 10. Maka yang dia kena mandi pukul berapa? Sebelum dia solat zuhur sahaja. Tak teruk. Pasal realitinya 4 jam. Tapi yang backdated, tengok Intan. Dengar sini Tan. Yang backdated berapa Tan? 60 hari, betul? 60 hari, betul? Maka masa tu dia tak buat. Kenapa dia tak buat? Sebab belum berlaku istiadah. Jadi 60 hari tadi dia boleh qada solat itu dia tangguhkan dulu. Dia tangguhkan dulu, dia kata biar sampai aku berhenti darah baru aku solat macam orang biasa. Tak payah mandi setiap kali. Tak payah mandi setiap kali nak solat. Faham? Faham tak? Kalau dia qada pada masa itu, aduh. Kenapa aduh? Kalau dia kata straight yang dia nak qada, katakanlah dia tak ke mana-mana, dia ambil je lah. Lepas subuh dia nak qada sampai pukul 11 dia kata. Takkan mampu. Kerana katalah aku nak qada subuh dulu. Buat 10 kali. Dia kata 2 rakaat. Pada masa itulah. Sebab dia kata dia tak ke mana-mana. Aku rasa paling banyak pun 5 kali. Kenapa? Sebab dia nak qada 10 kali subuh. 10 kali apa? Mandi wajib. Mandi kata 10 kali mandi. Masya Allah. Jadi dia kata, aku tangguhlah dulu. Aku tangguhlah dulu yang qada. Yang apa ni, yang adaan ni dia buatlah. Jadi dia mandi, dia solat zuhur. Lepas tu dah berhenti, 4 jam dah berhenti. Dah nakok. Maka dia mandi lagi sekali. Nakok, lepas tu dah. Dia dah tak ditimpa istiadah. Sebab dia kena bayar hutang aja yang 60 hari. Kalau dia dah bersih daripada istiadah, dia boleh semayang macam orang biasa. 60 hari tu dia qada bukan dalam daimul hadas. Nampak? Tu. Itu bezanya pula dari segi ini. Ya. Tapi itu saya cerita kalau dia kena 60 hari 4 jam. Tapi kalau contoh kat sini, kalau kita ambil contoh dia, berapa yang?
70 hari. 70 hari. Ini saya nak bagi faham. Jadi kes kedua sama juga tapi dia 70 hari. Jadi baru dia berhenti. Oh 6 jam, 7 jam, 7 hari. Jadi 7 hari. Yang tadi 4 jam. Dia mandi sekali je. Pada Zuhur katalah tadi dia kena pukul 4. Pukul 10 pagi. Jadi dia nak sembahyang Zuhur dia mandi sekali je. Selepas tu dia dah nakok. Dah tak ada mandi lagi. Dia mandi. Tetapi kalau katakan yang ini pula kes kedua, saya ambil contoh darah dia berterusan 70 hari. Jadi dia dapat tahu pun pada hari ke-60, betul Intan? Betul tak Tan? Betul Ustazah. Jadi berapa hari yang dia kena hukum nombor 5 Intan? Ni 70 hari. Yang tadi lebih 4 jam. Yang ini lebih 10 hari. Berapa hari dia kena nombor 5 Intan? Berapa hari? 10 hari lah kan. Betul tak? 10 hari yang adaan. Sebab selepas 60 hari kan dia dah tahu dia istiadah. Maka dia kena hukum ke-5. Pasal dia dah 15 tahun mengandung baru kahwin baru mengandung. Jadi dia tak pernah ambil kisah tentang haid dia. Dia tak ingat pun bila. Jadi daripada dia pula darah dia berhenti pada hari ke-70. Maka 10 hari dia kena hukum ke-5. Iaitu 10 hari yang dia kena mandi di 5 kali sehari. Selama 10 hari. Jadi yang dia dah lepas itu daripada hari pertama sehingga hari ke-60 itu dia qada. Maka tak kena juga hukum ke-5. Kalau dia kata aku tangguhkan qada aku sehingga aku bebas daripada istiadah. Boleh? Ya. Katalah tadi istiadah dia berhenti pada 70. Dia korek dah tak ada. Dia mandi. Maka yang dia qada dari hari pertama ke hari 60 macam orang biasa. Bukan orang daimu hadas. Kat sini jelas tak? Jelas tak? Maka yang bertanya tadi Intan kan? Jadi yang dia kena hukum ke-5 Intan hanya daripada hari ke-60 lebih sesaat sehingga 70. 10 hari saja. Dia kena hukum ke-5. Iaitu setiap kali nak semayang dia kena mandi. Kalau dia nak qada pada masa itu dari hari pertama sampai ke hari 60 mati. Pasal dia qada maknanya kalau dia nak qada sekali pun cukup. Sekali adaan zuhur, sekali qadaan zuhur, maka selepas dia beri salam dia kena mandi balik. Dia tak boleh qada zuhur. Pasal itu qada itu perkara wajib. Jadi sekali mandi untuk satu fardu solat. Faham tak? Faham tak faham? Jadi kalau dia nak qada pada masa dia istiadah itu, dia kena mandi. Kalau dia nak qada 2 kali dia kena mandi. Memang takkan larat. Memang susah orang nak buat. Betul tak? Jadi dia kata, aku tangguhkan qada 60 hari yang aku ingat nifas tetapi istiadah itu tadi. Ya contoh. Pada selepas aku bersih. Kenapa tak boleh ambil 20 hari suci? Kenapa tak boleh ambil 29 hari suci? Nak ambil 29 hari suci, dia dah pernah kena haid. Nak ambil 20 hari suci, dia tak boleh ikut orang ni. Orang ni dia ingat. Dia 7 hari haid, 20 hari suci. Dia lupa. Jadi maknanya 60 hari itu ada suci, ada istiadah. Bila suci dia, wallahu alam. Bila haid dia, wallahu alam. Betul? Betul tak betul? Maka 60 hari itu dihukumkan mustairah mutlak. Tetapi pasal dia dah kira
tahu selepas dia kena nifas 60 hari, maka yang betul-betul dia menjalani hukum mustairah mutlak hanya kepada 10 hari. Sebab yang hutang 60 hari itu dia kata, ya Allah, aku tangguh dulu qada sampai aku hilang istiadah. Sampai aku jadi tidak dari muhadas. Boleh? Tak ada masalah. Sebab bukan dia sengaja-sengaja meninggalkan solat. Kalau orang yang sengaja meninggalkan solat, wajib segera. Tapi orang yang kes begini, sunat segera. Tetapi kalau dia kata, Masya Allah, kalau dia nak qada 5 kali, dia kena 5 kali mandi, sangat berat. Maka dia kata, aku tangguhkan dulu. Cuma tak dosa, tapi tak dapat sunat lah. Sebab sunat segera. Tapi dibenarkan menangguh atas sebab-sebab. Adalah sebab-sebab macam tadi lah kes ini. Sebab dia meninggalkan bukan sengaja-sengaja meninggalkan. Sebab asalnya dia meninggalkan kerana dia ingat nifas. Dan terjadinya bukan nifas apabila telah overdue. Kat sini jelas. Intan yang bertanya tadi pasal mustairah mutlak pada hukum ini. Jelas tak jelas? Jelas saja. Ya, jadi yang betul-betul dia kena hukum mustairah mutlak hanya pada selepas 60 hari. Jadi yang sebelum 60 hari itu dia tangguhlah dulu. Qada solat dia tangguh dahulu. Sehingga dia terus. Sebab tak seumur hidup yang tak tahulah kalau memang yang Allah uji dia. Dah sampai 5 bulan pun darah tak tus. Allah uji dia. Masya Allah. Allah. Dia terpaksalah juga qada yang. Jadi dia kata aku dah 6 bulan tak tus. Entah makan tahun. Jadi aku terpaksalah ya Allah qada yang 60 hari. Yang tadi 60 hari tadi tu. Maka qada lah tan buatlah. Sekali adaan, sekali qadaan. Jadi solat zuhur 2 kali mandi wajib tan. Mandi wajib pertama untuk adaan. Lepas tu dah beri salam, mandi lagi sekali tan untuk qadaan. Allahu Akbar. Jadi engkau satu hari nak buat 10 kali fardu. 10 kali fardu sebab dua-dua tan kecut perut badan kocan. Kena 10 kali mandi seluruh tubuh. Kena pada masa tu musim hujan pula tan. Itu rosak. Aduh, subhanallah, Masya Allah. Kau kena masak air pakai cerit kat rambutan. Masya Allah, ini betul-betul ujian. Mudah-mudahan tak kena ya tan. Mudah-mudahan tak kena. Jelas? Jelas tak? Jelas saja. Dia tak yang sampai masa dah pun. Menerangkan tentang soalan Intan ni aja. Sebab saya kena ulang baru dia nampak. Nampak tak? Faham tak? Yang lain-lain faham tak? Soalan Intan tadi pendek tapi jawapannya 1 jam. Masya Allah. Tabarakallah. Allahu Akbar. Boleh? Boleh tak? Yang lain boleh faham? InsyaAllah. Soalan ini Boleh Ustazah. bagi tanda faham. Bagi tanda fahamnya. Sebab masa pun dah sampai dah. Bagi tanda faham. InsyaAllah Ustazah. Alhamdulillah. Jadi macam mana ya? Saya kalau nak ganti sebab saya tak tahu. Saya memang roaming handphone. Tapi saya tak tahu keadaan dekat Madinah kat Mekah kan. Jadi kalau nak ganti yang 2 hari tu hari dah ganti 1 kan. Untuk hari Sabtu. Jadi kalau katakan yang 1 minggu lagi untuk bulan ni. Kalau nak diganti, maka kita ambil juga Sabtu malam Ahad. Nanti apa-apa, WhatsApp lah. Ya? Kalau kata tak nak, kita sampai di sini dahulu. Tengok keadaan. Boleh ya? Nanti admin WhatsApp saya. Sama ada kita nak buat ganti hari Sabtu malam. Ya? Ataupun tak. Okey, itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tak ganti kat sini, saya nak minta maaf banyak-banyak.
Walaupun saya tak bersua muka, tetapi kita melalui udara banyak salah silap pada saya lah. Jadi saya minta halalkan, ampunkan dosa-dosa saya, kata-kata saya, ya, yang mana kata terkasar ke, ataupun yang mana hantar WhatsApp, kadang-kadang mungkin saya dah lama cek, dia dah ke bawah, dah tak jumpa lagi. Ya, maaf, saya minta maaf banyak. Doakan saya. Saya minta doakan saya. Yang pertama, ya semoga saya sampai menjejak bumi Mekah dan Madinah. Yang kedua, Allah permudahkan semua urusan. Yang ketiga, saya minta doa Allah berikan saya afiat, kesihatan dan dihindarkan daripada menyakit segala wabak penyakit yang ramai kat sana tu banyak. Dan yang keempat, saya minta doa agar Allah beri kekuatan untuk saya dapat melakukan segala perkara yang wajib dan sunat. Boleh? Ya. Jadi saya minta lah ahli kat sini, ya, lepas solat tu doakan saya. Saya minta doa. Ya, itu yang kurang pada saya lah. Jadi terkabulnya doa atau tidak itu urusan Allah. Jadi urusan hamba berdoa. Ya, yang boleh? Boleh yang doakan saya, ampunkan dosa saya. Boleh ya, yang? Jadi kita tutup dulu. Ya, saya buat dahulu sebab menghampiri waktu 9 suku. Nanti orang lain punya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri illa alladzina amanu wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami menadatangan memohon kepadamu, ya Allah, fikirlah rahmatmu, barakahmu dalam perhimpunan kami pada malam ini. Ya Allah, ya Tuhan kami juga memohon kepadamu, ya Allah, jadikan ilmu yang kami pelajari pada malam ini, ya Allah, ilmu yang barakah dan bermanfaat kepada kami. Dan ya Allah, ya Tuhan kami juga memohon kepadamu, ya Allah, redakanlah atas perpisahan kami pada malam ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum